Baik, saya nak meneruskan perbincangan ini dalam konteks politik semasa pada ketika ini. Saya nak membawa tetamu seterusnya, Dr. Ainul Azli Hasnul, penganalisis politik yang bersedia di talian pada ketika ini. Assalamualaikum, Doktor. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Waalaikumsalam, Najib. Baik, Doktor, bagaimana untuk kita melihat hari ini kalau gambaran ahli politik itu memberikan bahawa 114 sokongan kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob cukuplah untuk membentuk kerajaan baharu dan juga menjadi Perdana Menteri ke-9. Keputusan itu akan diserahkan kepada kebijaksanaannya di Pertuan Agong. Esok akan ada Majlis Raja-Raja khas yang akan bermusyarat untuk menentukan, dan juga dalam minggu ini kita jangka mungkin akan ada pengumuman. Namun sudah pastilah cabaran politik itu bukan mudah kita lihat, kerana dua kenyataan utama, iaitu pertama sekali kita melihat PN mengatakan sokongan diberikan namun dengan syaratnya iaitu integriti, kebersihan dan juga individu-individu yang terlibat dalam kes rasuah tidak dimasukkan dalam kabinet dan sebagainya. Dan pada masa yang sama Tajuddin Abdul Rahman juga menyatakan bahawa diharapkan Perdana Menteri tidak mengulangi kesilapan PN dengan tidak menjaga hati rakan seperjuangannya lain. Ini bibit-bibitlah kita melihat bagaimanakah ini boleh diharmonikan pada pandangan doktor sendiri. Keadaan boleh diharmonikan oleh Datuk Seri Ismail Sabri kerana beliau sebelum ini adalah sebahagian daripada ahli kabinet di dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Namun nasihat ataupun apa yang telah diberitahu tadi oleh Tan Sri Yacin bahawa Perikatan Nasional akan bersama dengan kerajaan baru ini jika pemimpin-pemimpin yang dipilih menjadi Menteri Kabinet adalah mereka yang berintegriti, beramanah dan bebas daripada sebarang pertuduhan jenayah di mahkamah adalah sesuatu yang logik. Sebab tidak mahu jika sekiranya Datuk Seri Ismail Sabri melantik mereka yang mempunyai kes di mahkamah, tetapi ketika setelah diputuskan oleh mahkamah kemudiannya mereka didapati bersalah, dan ini menyebabkan masalah kepada kabinet yang akan dimasukkan di Datuk Seri Ismail Sabri itu sendiri. Dan kita lihat dalam komposisi yang terbaru ini, dalam kerajaan yang akan ditentukan nanti, Perikatan Nasional pun mempunyai jumlah ahli parlimen ramai, itu sekitar 50 orang. Jadi faktor-faktor ini yang perlu diambil oleh Datuk Seri Ismail Sabri di dalam memastikan kabinet yang beliau akan tentukan nanti bukanlah sesuatu yang bermasalah yang ditentang sendiri oleh ramai 114 ahli parlimen yang menyokong beliau. Ia seperti pepatah Melayu, menarik rambut dari tepung tidak selerai dan rambut tidak putus. Dan saya jangkakan Datuk Seri Ismail Sabri bijak untuk memastikan kemantapan barisan kabinet yang akan beliau lantik jika beliau dilantik sebagai Perdana Menteri. Dan kita dapat lihat pada hari ini apabila 114 ahli parlimen yang menyokong Datuk Seri Ismail Sabri dipanggil ke istana, sudah jelas bahawa kemungkinan besar bahawa Datuk Seri Ismail Sabri yang akan dilantik sebagai Perdana Menteri yang ke-9. Baik, rakyat akan terus memerhati, Doktor, pelantikan kabinet khususnya. Apabila kita melihat bahawa cabaran untuk melantik kabinet ini untuk seorang Perdana Menteri baharu nanti, apa cabarannya untuk menempatkan kabinet kerja, kabinet individu-individu yang boleh membuat kerja menyelesaikan masalah ekonomi, masalah COVID-19, masalah kesengsaraan rakyat dan juga sebagainya, berbanding untuk menempatkan individu-individu tertentu atas sebab untuk menjaga hati kerana rakan komponen dalam sesuatu perikatan kerjasama politik. Prof. Doktor. Ya, kalau kita lihat sebelum ini, Kabinet Tan Sri Yacin, iaitu Menteri dan Perdana Menteri adalah berjumlah ramai 70 lebih. Tetapi kali ini dilihat bahawa hayat untuk kerajaan baru ini adalah sekitar 1 tahun 9 bulan, iaitu kira-kira sehingga bulan Mei tahun 2023. Datuk Seri Ismail Sabri mestilah mengambil satu kaedah ataupun untuk memastikan kabinet yang lebih kecil tapi lebih boleh melaksanakan kerja-kerja, terutamanya kita sedang menghadapi pandemik COVID-19 ini. Sebagai contoh, mungkin beberapa kementerian boleh disatukan kembali. Sebagai contoh, Kementerian Pengajian Tinggi bergabung dengan Kementerian Pendidikan. Di mana kita nampak pun sekarang isu bagaimana murid-murid sekolah masih lagi tidak dapat pergi ke sekolah secara fizikal.
vanilla kelas melalui PDPR dan sebagainya. Dan kementerian-kementerian lain yang saya lihat boleh disatukan adalah seperti MOSTI dengan mungkin bergabung dengan Kementerian Tenaga Air dan beberapa kementerian yang kecil yang mungkin boleh disatukan supaya tidaklah terlampau ramai ahli ataupun menteri-menteri, tetapi walaupun mereka adalah dari segi kuantiti yang kecil, tapi mereka adalah yang dianggap sebagai berkualiti dan bolehlah saya katakan ia dianggap sebagai war cabinet juga yang untuk memerangi pandemik COVID-19 yang masih lagi kita berada di tahap yang agak tinggi, yang agak mencemaskan. Kalau kita tengok pada hari ini adalah selama 22,948. Jadi saya dapat melihat bahawa Datuk Seri Ismail sabun visi dan misi itu sendiri. Beliau pengalaman sebagai menteri sebelum ini di dalam kabinet ataupun di dalam kerajaan Bangsa Nasional, di dalam kerajaan Perikatan Nasional. Semua ini adalah pengalaman-pengalaman beliau ini boleh beliau bawa untuk memastikan negara ini berada pada landasan yang tepat. Ya, Doktor, bagaimana untuk kita melihat bahawa ini menuntut kebijaksanaan Perdana Menteri tersebut? Kalau kita melihat, kalau kita mengandaikan juga kita melihat cabaran yang bakal dihadapi oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai contoh, sekiranya 114 itu cukup untuk menjadikan beliau sebagai seorang Perdana Menteri dan menjadi Perdana Menteri untuk menguruskan Perikatan Nasional sebagai contoh dan juga gabungan politik tersebut dan juga memastikan pengurusan tersebut berjalan lancar, tidak ada cabaran dari segi politik dan sebagainya. Adakah perlu diwujudkan konsultasi yang berkala antara pemimpin-pemimpin ini supaya isu-isu yang timbul diselesaikan dengan segera supaya tidak membawa kepada apa yang kita saksikan sebelum ini, penarikan sokongan dan sebagainya, dan juga kembali membawa kepada krisis politik? Saya melihat bahawa konsultasi di antara parti-parti selepas ini yang akan mengincar kerajaan ini harus lebih utuh dalam memastikan koordinasi di antara mereka dan tidak berlaku apa yang kita katakan sebagai satu miscommunication. Sebelum ini kita ada kerajaan Perikatan Nasional dan kali ini ada Barisan Nasional yang mengepalai kerajaan. Saya tidak pasti sama ada Datuk Seri Ismail Sabri akan menyatakan bahawa ini sebagai kerajaan Perikatan Nasional. Tapi sudah tentu Perikatan Nasional yang terdiri daripada PAS, daripada BBM akan mendukung segala apa yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri yang daripada parti UMNO. Namun dapat kita lihat bahawa mereka telah belajar a lesson learned, di mana selama 17 bulan akhir kerajaan Perikatan Nasional tumbang dan kita tidak mahu ada lagi kerajaan yang tumbang sehingga pilihan raya yang ke-15. Kerana rakyat sudah bosan, sudah muak melihat apa yang berlaku dan saya pastilah lesson learned ataupun pengajaran yang diperoleh sebelum ini tidak akan berlaku lagi dan saya pasti kali ini Datuk Seri Ismail Sabri akan lebih berhati-hati di dalam keputusannya dan akan memastikan semua pihak berpuas hati. Walaupun secara normal kita tidak dapat memuaskan hati semua pihak, namun yang penting adalah untuk kepentingan negara. Kita nak pastikan negara kita berjalan dengan baik dan kita dapat kurangkan kes COVID-19 supaya rakyat dapat kembali hidup dalam keadaan sebelum ini, dalam keadaan normal dan tidak sekarang ini pun kita dapat melihat semakin hari semakin ramai rakyat yang mengganggu. Dan saya melihat bahawa Datuk Ismail Sabri dapat mengatasi segala cabaran yang berlaku. InsyaAllah dengan pengalaman-pengalaman beliau sebelum ini sebagai Menteri Pertahanan dan juga sebagai seorang Timbalan Menteri, InsyaAllah beliau boleh melaksanakan tugas yang dianggap mencabar. Okey, bukan itu saja, Doktor, kita melihat juga nafas baharu politik itu diberikan jaminan oleh pihak sebelah juga, ya. Dia ada Side of the Aisle juga mengatakan bahawa nafas baharu politik itu akan diberikan komitmennya oleh mereka. Bagaimana untuk kita melihat? Kerana tugas ketika pertama iaitu menentukan keabsahan di Parlimen yang dititahkan oleh Di-Pertuan Agong. Ini membuktikan kebijaksanaannya Di-Pertuan Agong sendiri untuk membiarkan Parlimen itu selaku badan tertinggi untuk mengesahkan keabsahan tersebut. Ini juga mengesahkan keabsahan tersebut adalah kuasa rakyat juga kalau kita lihat, kerana wakil rakyat juga yang menentukan keabsahan tersebut. Bagaimana untuk kita melihat bahawa adakah ini akan mengeluarkan warna sebenar di politik lagi ataupun mereka sudah insaf, ya, ataupun memberikan nafas baru politik tersebut? Adakah ini jangkaan kita, Doktor?
Saya melihat bahawa sudah tentu ada pihak pembangkang sekarang agak kecewa dengan apa yang berlaku pada hari ini. Namun seperti yang kita lihat, apa yang dilakukan oleh daripada Kepanggilihan Pertuan Agong memanggil ke semua 114 ahli parlimen untuk mendengar sendiri bahawa mereka menyokong Datuk Seri Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri. Dan saya rasa tidak ada masalah untuk beliau buktikan di parlimen, tapi harus dilakukan dalam kadar semula untuk diadakan satu undi percaya terhadap beliau. Dan saya lihat pembangkang pun mungkin lebih bijak dan lebih matang untuk kita kena ada pembangkang, kita kena ada check and balance di dalam semak dan imbang di dalam kerajaan pada hari ini. Dan saya melihat dan berharap pembangkang tidak akan mengadakan apapun isu yang berkaitan dengan perlantikan Perdana Menteri yang akan dilantik tidak lama lagi, tetapi lebih berfokus kepada usaha untuk menangani pandemik COVID-19, menangani masalah-masalah ekonomi, dan saya yakin dan percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Ketua Pembangkang memang seorang yang matang, yang beliau menerima Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri yang ke-9. Dan rakyat boleh melihat dan menilai selepas ini apa yang akan dilaksanakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri, kerana rakyat akan menentukan sama ada beliau berjaya atau tidak pada pilihan raya yang akan datang, iaitu pilihan raya ke-15. Doktor, terakhir sekali, ini amat menarik kerana ini adalah saya boleh sifatkan kelebihan kepada rakyat kerana rakyat secara keseluruhannya sudah melihat semua corak kepimpinan daripada Pakatan Harapan kepada Perikatan Nasional, dan kini akan insyaAllah jika dilantik diperkenankan oleh Pertuan Agong, iaitu oleh UMNO kembali selepas PRU sebelum ini. Bagaimana untuk ahli politik memahami bahawa mereka ini sedang diperhatikan oleh rakyat. Rakyat sudah perhatikan semua corak kepimpinan. Keputusan pasti dibuat oleh rakyat untuk menentukan siapa yang akan mereka pilih pada pilihan raya akan datang. Mungkin saya rasakan rakyat sudah belajar daripada sudah berlaku sejak pilihan raya yang terpasas di mana tertuju kerajaan Pakatan Harapan, kemudian jatuh setelah 22 bulan memerintah, dan kemudian naiknya kerajaan Perikatan Nasional dan akhirnya jatuh setelah memerintah selama 17 bulan. Dan serpihan masa yang ada ini sudah pasti akan dilakukan seperti lebih baik oleh kerajaan ini. Kerana pada PRU ke-15, saya percaya dan yakin rakyat akan mengundi dengan lebih berhemah, dan lebih mudah jika dapat dibentuk sebuah kerajaan yang memiliki majoriti 2/3. Itu secara ideal, walaupun pada ketika ini sukar untuk dicapai. Kerana dengan adanya majoriti 2/3 pada PRU ke-15, tidak akan berlaku kerajaan yang boleh tumbang dan sebagainya. Dan pada ketika ini dengan 114 pun adalah satu majoriti mudah yang cukup penting. Dan apabila sebagai contoh 5 atau 6 ahli parlimen menarik sokongan kepada Datuk Ismail Sabri, we will go back to square one. Kalau kita terpaksa adakan ahli parlimen memiliki lagi dan sebagainya. Dan saya yakin dan percaya pada PRU ke-15 rakyat akan lebih matang untuk memilih pemimpin yang boleh membawa negara kita ke satu tampuk yang lebih baik, insyaAllah. Ya. Kadar celik politik juga semakin tinggi di kalangan rakyat. Keputusan mereka juga akan lebih informed, lebih tersusun, dan lebih mereka tahu apa yang mereka pilih dan sebagainya. Terima kasih Dr. Ainul Azli Hasnul, pengasis politik, membincangkan dan juga memberikan pandangan tersebut. Kita akan membawakan dari masa ke masa, sudah pasti esok hari tumpuannya dan juga hari-hari seterusnya sehinggalah kepada Majlis Angkat Sumpah mungkin, dan juga pembentukan kabinet. Kami di Astro One akan terus membawakan, dan sudah pasti tumpuan kabinet tersebut juga akan kami berikan fokus tersebut. Terima kasih.